punya kompetensi ataupun certification itu. Contoh pada dekat. Untuk domestic master tak ada for medical care. Dia ada medical first aid kan. So untuk medical first aid dia tak boleh jadi medical officer. Dia hanya awareness. Medical care itu sebagai focal person kita ada ni kan, ada klinik itu bulan you lah. kena tengok sikit lah kompetensi of the two. Bila especially bila ada isu-isu emergency dia tak akan attack apa semua tu, and they know how to tak ingat dia untuk domestic tak ada medical care. Master pun tak ada medical care sebab dia domestic care. Dia keluar. Dia coastal paling busuk pun you met dengan master dia dan dia coastal Paling sebab dalam group IMO Banyaklah dapat. dia tak cerita siapa medical officer ni subject to SOP. Cumanya dalam IMO ada at least salah seorang perlu kat orang Claim kena ada masuk medical care. 20,000. Salah seorang kira siapa master ke chief med ke Claim 20,000. Kau punya meal allowance dengan ni dah 2,000, 3,000 ke itulah Kalau ikutkan ni sebab bila dia assign untuk domestic I assume dia dah take care medical care tak perlu kan sebab dia dekat dengan facility. Cumanya at least somebody kena take responsibility when come for the heart attack issue ataupun yang melibatkan immediate punya respon. Sebab kita tak ada masa macam tu nak hantar tu ni apa tu, at least kita kena respond first kan. Okay, minimum step banding tengok dia comply ke tak comply berapa orang. Aku rasa dia tak ada isu kan. Tak isu. Sebab minimum step banding kita dia ada validity. Kalau macam Singapura dengan Indonesia dia tak ada, dia permanent. Indonesia ada, Singapura tak ada. Dia sekali isu je permanent. Step banding kau kena suit lah. Suami domestik lah. Domestik berapa jauh? Travel kawan. Travel lain. Dari mana kau dapat 12? Banyak Ada travel. satu isu ni kapal tu, especially owner yang Budget duduk travel Sabah tu Sarawak. Sabah Sarawak dia owner ni dia banyak main Pasal aku tak tahu domestik dia plus yang kosong. lawan macam Bila ada satu ekran nak kata kapal kecil Dia tak untuk pergi mungkin ada 150 km mai. Dia nak pakai domestik. Lain kita tak sebu. Tapi dia kata Petronas asset. Actually salah. Bila dia email ke Madep kata 12 tu. 12 nak kena. Okey, domestic shipper license dia ada lah. Ini MOT punya certificate. Dia kena ada lah. Dia tak ada lah. Kalau MOT. Nah. Tak ada lah. Yang ada lah. Serius? Ada biasa tak ada. Ada jawab. Ini Kita apa dukung campur kat lagi kamu. kena minta. Oh, kalau Okey. Aku rasa kau tahu pasal DSN. Okey, Kalau buat. dia pot Tekan ni nak kapal cover kapal interest postal kita. Ush. Sanitation cert, straightforward 6 bulan. Ini ada. Kan? Port health punya certificate. Sanitation cert 6 bulan validity. Dia tak akan bagi expiry date. Kau kena kira sendiri kan. Okey. Hull and machinery insurance. Ni more towards to the insurance lah untuk kapal tu. Pasal kapal tu kena ada dua scope yang dia kena cover. Satu machinery dengan hull. Kalau dia ada hull saja, it's up to you as a end user untuk macam mana. Kalau tu kata okey lah. Kadang-kadang kapal kecil ni dia kata alah dia kita kalau kita tukar apa 1,000 je. Kita tak nak insurance machinery. Kalau end user kata okey. Tapi normally kapal ada hull, insurance and also machinery di dalam satu set. Dan certificate dia selalunya setahun sekali. Nampak apa besar. Okey, PNI. PNI lebih kepada kru punya insurans lah. Dia banyak parti yang isu. Treasure. Dan dulu dia selalu pakai validity date sampai 20 bulan 2 kan. Tapi dia tak adalah kata betul-betul standard requirement kena 20 bulan 2. Ada pula kena tengok bulan mati. Tapi dia kena valid lah. And then supplier dia nak dia punya parti what of course assured yang masuk. Aku pun tak jelas kenapa dia nak masuk sekali. Sebab PNI sendiri sebenarnya kalau ikutkan regulation dia dah cover facility yang berdekatan. Maksud dia dekat area tu dia dah cover semua. Kalau projek tu lah kan. Tapi kalau kau nak assure dia lebih bagus lah untuk protect dia punya facility and also dia personnel lah. Okay. Okey, dalam PNI ni dia ada 3 or 4 set yang terlibat. Satu security kan. Security. Satu is bunker. Cuma bunker untuk kapal 1,000 Pulau Stanek. Kau tengok tabung kau tak ada bunker civil certificate, jangan pula kau bagi partis.
Kalau dia punya gross tonnage kurang daripada 1,000 tak perlu. Dia hanya terpakai untuk kapal yang lebih pada 1,000. And issue by administrative. Senang cerita, kau dapatkan satu carbon note daripada PNI, issue by MADEP, submit by MADEP to MADEP. Lepas tu MADEP kena keluarkan sertifikat kepala imam. Kalau dia tunjuk PNI je, dia tulis tugas yang untuk PNI dulu format, jangan accept. Tak habis lagi. Dia kena bagi ke MADEP, MADEP kena issue sertifikat. Dia sama macam medicine test. Okay? Katalah flag nation, top of nation, tiba-tiba dia carry BCC ataupun bangka civil liability Indonesia, macam mana? Boleh? Macam mana? Apa Malaysia? Tapi dia punya bangka civil liability di Indonesia, boleh tak? Boleh. Ha? Sama. Boleh. 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 Ada masalah. Jadi Ada bangka. authority yang issue. Bukan cerita flag state you. Authority mana-mana boleh issue. Tak ada masalah. Sebab dulu belum dia keluar, Singapura paling lambat sekali keluar. Benda ni, kita komen. So dia pakai mana? Marshall Island. Tak apa, tak ada masalah. Tapi normally, now on, semua flag dah enforce. Normally jaranglah kita tengok yang kacau macam tu. Tapi kalau lah terjumpa, then issue. Dia okey. Lepas tu tarik. Flag removal. Sama macam bangka sebenarnya ni. Cuma beza dia, compliance dia untuk 300 talian and above. So dia standard dari semua. Bukan 1,000. DCC, bangka sebenarnya 1,000, bertalian above, bawah tak keluar dia. Flag removal 300. Senang cerita, tak apa ni sepuluh kena dia. Okay, sama juga. Dia issue by administration ataupun flag state ataupun flag mana-mana. Okay. Betul? Oh. Salah. Apa tukar aku tak tahu, tapi kena amend sikit lah. 300. 300 300 17 18 tu Aku tak tahu, aku rasa 300. Aku salah kasar faham. Kena Tak, kau review again. confirm 300. 300. 300 ya? Sebab nanti Betul, kan memang kita tahu 300. Ya, dia baru. Tak apa, tengok kan dah salah kan nanti. Tapi 300, jangan follow kan. Nanti aku cakap kasraf ataupun ni suruh ribah balik. Elok dia nak ribah, nanti kita ribah terus full. Yang lain juga. Bukan ya, the content is still same. Tapi yang kotak-kotak tu kadang-kadang ya, kita itu 300. tak takut nanti kita dah datang. Aku takut sebab last revision, revise by Ashraf. Aku takut dia ingat ke aku typo. Sebenarnya Typo. mak aku type 300. Jangan tak awak. Confusing. Confuse ni. Tengah fikir sendiri buat apa ni. Okey, you put in your head 300 Teori. Konspirasi. Mana betul tulis 1,000. Oh, tak ada fokus. Spa. Okey. Okey, clear kan? 300 kan? Tak maaf 300. Nanti aku minta Ashraf tukar. 18. 17 18 Okey, static bola full. Bola full sedikit. Oh, ini besar. Korang pakai 5 tahun kan? Sama macam offshore kan? 5 tahun tarik. Depan belakang, betul? Betul. Right. 5 tahun Depan ni. Dia ada kadang-kadang dari 2 figure, static dengan maksimum bola full. Static, maksimum berbeza. Sebab maksimum biasanya dia ambil masa jerk. Lepas tu jerk, itu yang tinggi. Be careful kalau buat bola full dekat Batam ataupun Indonesia. Honestly, itu banyak. Selain tong dulu. Dapat 45, cakap 50. Oh. Dan be careful juga bila kau tengok kapal kelas BV isu sertifikat bola full ni. BV Dia tak salah kan? Sertifikat isu bola full isu by kelas lain. Dia dalam Kelas kelas kapal kelas lain. Tak salah. Sebab bola full bukannya mandatory set untuk kapal-kapal ni. Dia voluntary. Bila kau nak, kau tak, kau kena ada. ABS simple. Kalau kau tengok notation ABS simple. Sebab dalam notation tu dia tulis terus bawah tu retest bila. So simple, senang. Tapi kelas lain dia tak tulis. So kita based on certificate tu sendiri. Kita biasa jumpa yang HPP ni kelas ABS BB isu bola full. Contoh, kita pun wonder kenapa tak pakai ABS. Bila kita certificate adalah certain agreement yang master dia buat bola full tu ABS tak setuju isi kita. Depan pengantar tu sendiri, masa tahu petang dunia kan, bukan tak apa.
Keluar. Apa tak? Dekat MMSC. Masa tu aku datang Sariawan. Macam aku datang Sariawan tak tahu. Kau tahu betul tak? Betul. Nah. Owner nego dengan kelas. Dia dapat 116 tapi 15 dia lagi lah. Dia nak 120 sebab kontrak dia 120. Dia suruh kelas tukar figure tu dia 120. Wow. Dapat. Depan kita tu. BV. Dia tengok. Kelas kata boleh. Oh, aku baru surprise. Boleh. Wah. Ini baru betul bisnes. Bisnes right? Kawan-kawan. 2 juta. Boleh. Tapi kau tarik sampai dapat 120. Oh. Gelap muka owner tu. Kan? Aku dah habis full lah. Dapat 115 je. Kan? Dia tak bagi kamu sudah. Dalam dia isu 115. Be careful. Bola pun dia banyak gila. Apa dah kontrak kan, kita punya requirement kena ada 100% NCR, 35% ada yang 50%. Apa dia punya relevansi benda tu? Tahu aku lah 1% NCR tak safe for operation. 85 kita hold kat 85 NCR. Kenapa dia tulis 2 tu aku pun tak tahu kriteria kena letak itu. Sebab mungkin bila kita minta 85 NCR dia bagi fikir 100. Sebab normally dia akan 2 kriteria dia tarik. Satu macam aku cerita tadi lah, jeng tu 100 Power habis full, engine habis rabak 85 dia kira calculation dia, tengok RPM berapa dia akan tarik. Normally orang buat safe operation dekat 85 NCR. Orang tak akan go all the way 100. Sebab orang 100 hancur lah ni sekejap. Aku tak sure apa exactly kenapa dia bagi 2 itu. Tapi ada setengah kelas dia akan bagi 2 figure. Satu static bola, satu ni semua bola. So bola satu sen. Statik 1. Tak static 85. Maksimum bola 100. Okey. Tapi maksimum dah kau buat sekejap kan. Budget set up apa? kali ni Jeng. Sekejap je, few second je nak bagi nak tengok. Kena refer balik pada Sebab HSC. dah dia takut kalau HSC kau ni 100 Maritime Petronas. Memang Dia ni akan bosan je. check balik. Mana-mana order berapa set up lagi untuk buat. Tapi ada setengah contract order dia tak refer. Dia terus set up itu je. Sebab tu ada satu contract keluar. Satu contract keluar. Minta disaksikan wire setiap tahun. Oh, Mahal tu. bila kita telefon sendiri BTS Petronas HSC, dia kata that contract kita tak akan consult. Maksudnya kita dia tak datang itu terus dia publish IPB. Itu yang jadi kita tak tahu mati kau tu. Betul. Habis lah. Mahal tu. Sekali potong 10. Mahal lepas tu. 10 meter hilang. 20,000. Ha, tapi dia tak consult dengan Marine. HSC Marine. Okey. Pasal 2 tu don't bother. Yang paling penting you nombor 1. Kadang owner datang dengan sertifikat, dia tulis itu. Dia tulis kecil je kat bawah. Dia tulis gini. This figure dia bukan tarik, dia copy daripada previous bola. Faham tak? Dia reissue sertifikat dengan due date issuance date. Tapi dia tak tarik pun, bola pun tak boleh. Bola pun you mesti tarik. You nak tukar set, tarik. Sebab kriteria engine or power engine agak berbeza bila lepas certain years. Performance. Normally dia akan loss juga. Kalau sikit. Performance. Performance dia akan drop tak? Macam kereta kita lah. Dulu boleh bawa 108, 200 atas highway. BMW kita tapau. Kalau kita BMW. Myvi. BMW. Dia akan loss tak sikit. Sebab aku nak cakap bola pool ni. Sebab bola pool dekat Petronas banyak gila isu tipu. Mega. Sampai ada satu company dari Singapura kena ban dengan Petronas sebab bola pool. Sport. Semua dah. Bukan use sikit. Dapat Besar 500 satu jam. baca sampai habis. Jangan just Sebab dia nak duit dia 120 baca sejam tak ada dalam duit, ni. Sebab dia buat nak kelas duit tak tak ada. Tak apa, cat dia. Swat dia. So, Bulat. 5 tahun bola pool. Nak tukar sertifikat bola pool, tak boleh copy dan paste. Kena tarik. Okay, 5 tahun. 5 tahun. Biasa depan ni. JNSS Service Maintenance. Mana kapal-kapal Biasa ada buat depan ni, JNSS belakang tak ada bawah buat. pada 300. Biasa kita ni buat depan ni. Dia validity tu subject to dia ni lah. Kalau kau subject yang 2 tahun, 2 tahun Tiga lah. tangan. Kau tengok je lah validity untuk GNSS. Dulu dia ada 2 GNSS ni. 2 service maintenance. GNSS Macam mana nak tarik kursi tu? tapi now on Kan je pergi dia lewat. baru mostly dia ada GNSS. Sebab dia kata IPEP tu one of GNSS juga. Pakai hati kau. Okay. Itu cakap aduh boy. Dalam gitu kecil tiba-tiba berasap. Ini under MCMC.
MCMC tu. SCMC. Ini pun saya kata sikit lah. Ada yang 5 tahun, dia setahun, depend lah. Dia bayar berapa banyak. Tapi media ni kapal-kapal kita juga ada. Dia ada di MSSI pun juga. Normally dia comply dengan segala kebutuhan yang kata normally. Tapi ada juga yang bawa pasukan dia. Okay, ini agak kontroversi. Ship medicine chest, okay. Oh. Ini di kapal luar. Kontroversi. Wow. Ada. Badan ada first aid. Because ship medicine chest certificate, ada setengah orang pun kata MSc certificate. Dia follow MSc. Aku tak setuju. Untuk flight state Malaysia untuk flight state lain pun tak tahu. Dalam flight state Malaysia ni agak tricky sikit sebab ni. Sebab kalau you biasa main robot, ada basic check betul tak? Sebab dalam draft flight state punya requirement ada spell out. Kalau kapal ni bawah pada 400 atau 500 totanet pun, walaupun dia tak carry any MSc certificate, not required to carry MSc cert, audit certificate tu. Tapi dia punya section, or certain punya section must comply, follow MSc compliance. Sebab tu bayar tak pun kau kena ada di MSc part tu. Dia kena carry di MSc part tu. Bukan part 1, part 2. Cuma tak mandatory to carry MSc cert. Itu je beza dia. Walaupun dia tak boleh juga accommodate people lebih pada part 1 dalam satu cabin. Sama. Furniture kena ada standard. Dia punya bed pun kena ada standard. Space untuk orang duduk pun selayaknya sebagai manusia. Internet. Layak dengan sejadah lah. Internet. Dan benda tu take care by the flag. ISO 92 dengan 133. Medicine chest aku saran macam ni lah. Kapal yang dah charter, dalam charter, ataupun takbut yang datang kat kau nanti bila nak charter, yang ni kalau tak ada pun tak apa, medicine chest tak apa. Ini terpakai untuk kapal-kapal luar yang projek. Kita sekarang ada cost handling kan. Tak. Kalau kau berkesempatan untuk naik dekat kapal orang, medicine chest kena ada sebab dia consider foreign going ataupun luar lebih daripada 12 nautical mile. Aku okey. Sebab dulu aku cakap semua tak betul. Tapi pernah ada satu owner, dia tak puas hati. Kubuk pioner. Dia kata sebab kita tak comply MSc. Dia kata you kena ada. Dia tak puas hati. Macam simple. Dia pergi ke flat. Kalau flat kata kena. Dia pergi. Dapat. Kita share 12 tu. Kubuk 12 tu. So lagi mana? Kubuk ni main 100 rumah, 100 rumah. Orang tak Kemaman ni. dia dapat 12 rumah. 12 nak buat apa? Tak apa. Maknanya untuk kapal domestik tak required to have medicine chest. Kapal kau tak buat coastal domestik lah. Sebab medicine chest pun dia ada 3 kategori A, B, C. Kan? A, foreign going, straightforward. Beratus ubat dekat ship bay. Okay. B, dia coastal. C, domestik. Cumanya on this sis dia punya gross tonnage is less than 500 gross tonnage. Letakkan dalam MSc dan ada shaky requirement. Bagi ke for temporary pun nak temporary. Once kita confirm kena comply, baru you enforce. Okay? Sebab tabut-tabut yang ada sekarang ni tak clean. Aku biasa check tu. Kau nak put satu lagi requirement baru, lompat. Yang ada pun dah melompat, sudah. Pun dah bergebar dulu. Tapi ubat-ubat apa semua you kena check lah. At least dia punya first aid kit apa semua tu complete lah. Dan tak expired. Dalam first aid kit tu tertulis for paracetamol. Ataupun Tak boleh. first aid kit tu hanya just untuk other than debrief ataupun consume punya medicine. I not get any STCW training honestly. Tak macam you all. You all must see going dulu you ada kan first aid kit training kan. First aid training. As far I know tak ada Cakap sebab ni lah, medical guard lah. Medical Kena guard tu kan makan ada tak dia. boleh. Kena beli konsum dia tak boleh. Apa ni? Kena simpan luar. Dan kalau dia melibatkan drug, hanya master dia ataupun satu Simpan. officer boleh pegang. Ataupun medik boleh pegang kunci. Kena seal. Kalau dia melibatkan drug, yang you tahu benda tu drug. Tapi dia just paracetamol apa semua. Simpan luar daripada first aid kit punya box. And then minta tetap pegangan. Tapi by right, tak boleh letak yang tablet. Tak boleh. Okey, DOC. Ini untuk kapal besar. So tak payah nak kupas banyak kan. Tahu kan DOC kan? Mother issue, annually, audit Okay.
Safety management sama lah kat Fausap. Sebab kalau kapal offshore, dia standard dalam ITB, dia kena ada voluntary ISM, SMT. Tapi takut tu I don't think so. Tapi kalau ada lebih bagus. Sebab SMC ni macam ISO lah. Dia control kopi, dia control kopi dokumen. Tapi beli ni, aku naik beribu kapal. Tak pernah, jarang sangat aku nampak Marine ni obey betul-betul SM. Jarang. Untuk offshore kan, foreign going, tanker mungkin kan. Offshore ada, tapi jarang sangat lah yang betul-betul follow bulat-bulat apa yang dia tulis dalam dia punya ISM manual ataupun dia punya SOP. Sebab kita ni asas-asas lah dia. Dia dah jadi baru kita fikir macam mana buat. So SMC untuk 500 gross tonnage and above, below than that we call voluntary. Tapi kalau contract required, they still call it voluntary. Tapi untuk contract consider mandatory. Faham? Kadang-kadang ditulis dalam kontrak ITB voluntary SMC. Jangan ingat tu voluntary, mana kau nak comply kau comply. Tak bukan gitu. Bila kontrak isi ITB yang kata nak voluntary ISM, maknanya mandatory for them. Tapi dia tak boleh pakai term SMC sebab dia bawa pada 500. Dia terpaksa tulis voluntary depan. Okay, dia ada intermediate audit. Dia tak ada annual survey ataupun annual audit. Dia punya window 12 bulan dia je antara annual 2 dengan annual 3. Dia tak macam kelas. Kelas dia ada 18 bulan untuk intermediate. Tapi audit dia ada 12 bulan dia window. Okay, ini tak ada tukar banyak lah. Sebab kapal-kapal besar pun I think you use the third party ataupun outsider untuk spare. Okay, sama juga ISPS atau ISC, sama juga macam ISM. Tapi walaupun dia tak ada security, your vessel need to have some of the security procedure, betul? Sebelum naik kena register logbook, kena buat pet punya check kan. Lepas tu kena buat fire patrol ataupun security patrol sejak end of watch, kena log. Itu semua security. Itu equal terminal punya requirement juga, betul? So itu part under ILC tapi dia tak perlu ada certificate lah untuk below than 500. Okay, MLC ini untuk crew punya protection. Kalau in case kontrak cakap bayar 40,000 gaji, tapi company bayar 30,000, so the breach MLC lah. Dan ada serta-serta juga lah. Contoh paling dekat pasal housekeeping and hygiene untuk MLC. Housekeeping and hygiene, kalau you tengok dalam official logbook, dia buat sebulan sekali. It's a fine. Okay. Dia must be seminggu sekali. Ada kata seminggu sekali. Kita punya kru ni semua bagus, hygiene bagus. Mesti seminggu sekali. Kan ada buku foreign kan, dia kena tulis seminggu sekali. Walaupun tak buat boleh je. Kita senang je. Kita based on the objective evidence. Rekod. Objective evidence, the road, the thing. Tapi kalau you jalan tengok tunggal langgar, housekeeping out apa semua, then you boleh kata itu tipu lah. Tapi dia jangan pada you tipu kan. Nanti itu offender. So you tahu inspection macam mana dia buat. Kalau you kata-kata tipu. Betul. Betul kan? Tepuk Rizwan. Macam biasa je. Bukan saya. Macam dah biasa kena. Okey, satu Oh, lagi. tu kan salah Rizwan. Salah orang kapal. Agak benda tepuk sini pula. Kau nak cerita apa? Aku naik 2 hari dah tahu terganggu. Okay. Ballast water management terpakai untuk kapal more than 400 horsepower. Ini new requirement kami into the mampus. Cuma problem dia dekat kita punya flag, dia bagi blanket exemption. Maksud dia kau tak perlu ada ballast water management plan kalau kau main dalam kolam ni. Cuma kalau kau nak cross to the peninsula, to the Sabah Sarawak, dulu dia minta exemption. Dalam tu dia minta exemption, tapi I think the new requirement tak kata okey boleh cross sebab ini satu water. Tapi by right, China Sea, South China Sea, international itu area tu. Untuk tabut aku harus tak dijual, main dalam tu je kan. Tapi ikut law, ballast water management terpakai untuk 400 gross tonnage ke atas. Dah enforce pun untuk D2 system. Kalau you tak boleh nak comply D2 system, you perlu apa? Close loop, blank. Guna spool piece tu blank dia punya line.
then that blank line to be certified by class atau authority. Sekarang kita kalau kau nak blank apa-apa, kena minta approval daripada class. Kalau you comply dengan D1 or D2, dia akan issue certificate and also plan tu kena approve. And then dia ada logbook dia sendiri. Balas yang dibalas ke logbook. So boleh check lah. Kalau kata ada kapal tu comply, kena check lah. Semua tu. Okay. Ada apa-apa? Okay. Kita dah habis certificate. Ada apa-apa sedikit yang tak sebut? Satu lagi. Kadang ada kapal dia ada fitness certificate. Adakah benda tu menjadi penekanan juga? Tak boleh tak. Untuk tak. Fitness tu cargo. Untuk offshore yes. Fitness certificate hanya comply untuk kapal yang bawa HLS cargo. HLS cargo is what? Bulk. Bukan bulk, liquid bulk. Dua sahaja cargo yang Liquid bulk macam tanker lah. Brine dengan OBM. Kenapa dia sebut tu sebagai HLS ataupun chemical? Sebab dia sebut fitness chemical kan? Sebab OBM campuran dua material. Bila dia campur, dia blend, dia jadi chemical. Brine, dia tak akan campur, tapi dia korosif. Dua ni, dia jatuh atas kategori Z. Dekat ni. So, kalau dia ada fitness cert, dia kena ada apa? SMPAC, bukan SOPAC. And then, dia ada SOPAC, ada satu lagi dokumen mungkin cuba pandang. PNA mesti approve. Procedure and arrangement mesti approve. Mana piping apa semua tu kena approve. Untuk cargo punya area ni. Ha? Jadi sama macam-macam. Sama. Dia statutory. Dia statutory cert. Dia isu barat. Dan then flag kita dia ada satu, bukan flag kita. IMO keluarkan satu clause kecil dekat MEPC. Dekat 2000 berapa tak ingat. Dia kata kalau kau nak carry HLS cargo lebih daripada 800 meter cube, you kena minta mati punya tu. Contoh you nak bawa 1,000 tan OBM ataupun brine ataupun combine sekali, you kena minta mati punya tu. Bayaran. Kalau bawa pada tu cukup dengan fitness sebagai HDB bentuk kapal. Itu tak apa tu tak ada. Mesti offshore. Fitness certificate lah. Comply. Yeah. Comply. Sebab dia ada satu small scope dalam MPPC. Tengoklah kalau dia tak carry, dia buat kerja okey. Tapi kalau dia tak carry dengan pak OBM apa semua dengan diri dia tak bawa. Dia bawa raw material, contoh dia bawa simen, raw, barrage, raw. Apa tu kan? Yang kita ada sedikit IMDG kan? Ya, IMDG tu lain. IMDG lain kok. IMDG dia tak cover under apa? Dia cover under DG cargo. Itu bawa packaging dekat net. Itu ada kod lain pula. Itu lain. Itu pula dia ada cerita pasal chemical suit ada 2 set of the SCBA, ada spare 4 botol, ada 12 kilo powder punya contribution NDC type. Dia kena start NDC 5 pound daripada bridge. Itu lain. Itu lain kok. So aku tak nak cerita banyak sebab dia betul. Yes. Singapore so. Keting ni banyak kita tanya. Lifting certificate. Dia offshore kan offshore kan dia. Dia nampak tak kapal ada tu Lifting dia tak ada sedikit. Dia hanya ada report during the pilot test. Lifting dia akan endorse dalam cargo bill. Dia tak ada sedikit. Dia tak macam sikit lain. Dia ada buku dia. Dia ada reality inspection kan? Ada. Okey, aku tekan sikit Aku cuba sikit pasal lifting Lifting ada 2 kod yang kita selalu pakai. Yang selalu kita pakai IMO 152. IMO 152 tu sama macam level punya tu, 4213, tapi dia cover untuk lifting 152 kod dia. Untuk 152 punya kod, dia ada beza, ada satu lagi standard orang panggil Saudi. Saudi punya kod. Saudi punya kod dia lain sikit. Tapi normally kita pakai 152, SPS 152. 152 punya kod untuk lifting, dia kena buat load test 5 tahun sekali. Okay. Dia, tapi dalam annual tunnel examination dia kena buat. Annual tunnel examination meaning say that somebody kena datang, especially on the approved RO class datang and check semua equipment dia, limit switch everything, loose gear, the test including maritime kalau dia ada. Okay, maritime system apa semua dia certified, dia akan endorse dalam buku. Betul. Dalam buku. Kagum dia buku ni.
Tak pun dia akan isi satu lagi expectation report. Ada expectation untuk load test, and then ataupun expectation untuk annual thorough examination. Dia akan bagi certificate, tapi bukannya totally certificate macam ni. Dia macam report. Kalau Euro tu kira compare dia tak ada limitation lebih pasal ni. Tak ada. Untuk Malaysia punya flag, cargo gear book untuk kapal yang 5 tan ke atas. Crane, dia tak kira gross tanah, dia kira crane punya capacity. 5 tan ke atas. Self working load 5 tan. Yes. 5 tan and ke atas. Tak boleh tak ada lah. Baru enforce 2021. Oh, tak kita tak perlu requirement, tapi untuk safety punya ni dia kena at least ada Dia kena jadi ni lah, mandatory rekod lah macam mana dia pernah test ke. Yelah wire dia dah tak, suppose macam wire kita 5 tahun sekali tukar sebab construction end apa to semua end tu kan. kena by class. Dia punya design apa semua tu. Dah lah, benda tu dah selalu guna. Macam crane yang Dah lah, benda tu selalu guna. Sebab dengan Ferrari. Just maksud dia normal certificate lah kau buat testing ni lah. Baru enforce Macam additional. yang Malaysia flag. Additional certificate. Mandatory. Ada lepas tu dapat sponsor untuk pun naik pokok. Oh nak lower dah crane Tak, sebab sabut. sebab dia selalu guna benda tu kan untuk diver punya ni. Oh, the survey dia tak 15 tahu. je? Mana kata dia Yelah, survey tak ada 15. dalam 17 status. Itu consider finding. Tapi tak boleh Buat tak. dari Ha? Semua benda finding siap. Dia dah tanya saya So maksud dia kalau putih tu tak suruh ada sodat lah. Kan. Tapi Dia hanya dia kerja pakai crane ni. maksud rekod. Zul. Rekod kalau dia dia tak ada. Tak payah. Buat je lah 5 tan ke atas. Murid lain, tu lain. Tak Tu bukan macam ni. Murid lain, macam bukan murid tu. simpet kan. Tu lain. Tu ada Copet-copet murid. gitu. Dia bukan Kan bukan putih kan tak ada. tapi ada orang tak paling ada tak lah. ikut dia punya certificate dalam tu. Dalam lifting gear tu. Jorah Lain kena. bukan lifting gear. Dia lebih kepada spread luring. Itu bahagian lain. Itu ada section dekat luring. Bukan section untuk lifting. Lifting So, dia ada. okey, kalau macam below crane, below 5 tan saya working load, so dia tak ada record cargo gear everything. Tapi macam mana kita nak dapatkan record yang approve, sebab macam crane yang kat takbut yang kita ni selalu guna. Tapi macam mana kita nak suruh dia kelas issue satu additional certificate ke atau macam mana? What is your suggestion macam untuk dapat Itu kita? you kena letak dalam kontrak lah. Bila dah lulus dekat IMO, kita bekerja based on rule and regulation. IMO kata 5 tan dan ke atas baru kena certification. Kita follow je. Kalau you nak lebih daripada tu, part of assurance tu, kita kena letak dalam ITP. Kontrak lah. Kontrak, you kena mainkan kontrak. Sama tak macam Petronas pun, dia mainkan kontrak. Kalau dia tahu benda tu lulus in the IMO, dia tak berapa satisfied, ataupun dia rasa dia nak benda tu walaupun tak ada dalam IMO, dia tak ada kontrak. Sebab kita as inspector, kita tak boleh go more than required. Requirement. Ha. Minta. Kalau kata tak ada dalam IMO, kalau owner kata, dari mana kau dapat dulu ni? Kau tak boleh simpel-simpel kata, aku rasa. Kalau aku cakap, aku rasa dia tak datang tanpa rasa tau. As a owner, dia pentingkan cost. Betul. Apa yang kau minta melibatkan cost. You kena protect diri you lah. Kalau tak ada IMO, dia tak ada ITB. So kalau apa ni ITB kena ada operator lah. Aku cakap terang, member tu dia. bila kau buat ITB, kau mesti really know about what you put inside Ya, there. ada Otherwise, operator kita nak. either you sama or dia sama. Yang train lah agak ready. Yes. You need really precise dalam ITB. Kalau you kau buat apa tulis buka-buka dalam tu, minta buka-buka. Siapa nak buat Tak nak Betul. ikut konsep lah dengan kapal. Kau tak ada satu yang dia bagi dia pakar. Kapal kena guna kapal Pakar. kena ship spec Yang shell ni. Yang Jeep dia, jeep crane. Ke apa? Bukan. Yang pedestal crane, yang pakar. macam enjin ada berapa kapal semua. kilowatt berapa. Sekarang Petronas, bayang dia nak load test setiap tahun. Ada 90 kan. Gila. Bagi aku gila. Dah test apa? Sebab Crane. saja dia pun ada fatigue dia. Hmm. Kan, kau load test 10 setiap tahun. Dia pun ada point fail. Dia design dengan 5 tahun sekali load test. Kau pergi tiba dia dah tahu kau buat test. Memang mati ya. Tekan maksimum. Manusia pun ada validity ya. Sampai mata kita mati. Betul? Macam kau hari-hari tidur 2 jam, 3 jam. Sampai masa kau pun dah tak tahan body. Sama juga macam crane. Dia pun ada fatigue dia. Kalau dia ada set up 5 tahun sekali. Kalau kita dia dah tahu. Kan? Dan 5 tahun sekali tu pun kita minta bukannya per 100%. Kita minta 1.1 untuk crane 50 ke atas. Kan?
Dia ada calculation dia. Oh, pada 25 ni 1.25. Kita dah put extra 25%. Extra Tak ada 25%. penalti. Kerayu. Jadi insiden lah tu. Jadi insiden dia minta macam. On the report. Betul Close lah tak betul. tahu mati. Close kan tu. Ada mitigation dia kan. Aku sebagai Tak ada technical ni. 15 apa bapak angkat? 15 apa bapak Tak angkat? mana bila kita telefon HSC dari Petronas, kita tanya ada tak proses? Tak ada lah. Jadi kontrak. Ingin Melayu projek, construction punya projek lah. Ingin offshore lah. Hari tu Tak lambat. kontrak dengan Aduh, beri. anti dah ni. Tak kontrak, dia Anti kuasa dah ni pun 17. nilai. Itu jadi Anti dah low test shout tak out tahu. ni kan, suruh Pusat kawan. test tak tahu. Nampak je. Bola pool tak tahu. Cabut lah sih. Terbang. Nampak funny betul. Pedik. Aku sarankan bila come meeting apa semua, rakan kita kosak. No worries. Bukan kita tahu semua. At least kita tahu basic requirement untuk meeting. Betul. Okay? Ada apa-apa tak? Aku nak tanya ni. Soalan daripada listing. Sekarang tak ada ni. Tu kalau berlaku apa ni bawa siapa yang tahu? Aku anggap aku jawab lah soalan ni. Jawab Ahmad. Satu soalan. Sekarang ni kita tak tahu Jangan tunjuk Ahmad. sekarang ni kita tak tahu kontrak macam mana kan. In case kalau berlaku apa during lifting, sebab yang saya buat kilot tadi yang tadi pasal tak ada record everything. So insurans tu cover macam mana? Siapa yang nanti akan Kau cerita claim apa besar? claim yang 5 ton. Sebab kat Sungai Udang ada satu tu untuk diving punya boat lah. Dia 3 ton je. Sebab kita pun tak tahu lah dia punya ada record ke apa semua kan. Dia ada kelas lah. Ada ketahuan tapi dia ada kelas. Tapi kenapa dia enforce 5 ton ke atas sebenarnya? Construction ada setengah kapal. Construction untuk provision frame pun tak ada dalam kelas punya lori. Provision selalu 2 ton je. Dia tak ada dalam lori. Dia punya construction apa semua tu. Sebab tu sebenarnya yang bawa isu ni sebenarnya bagi aku lah yang aku tahu lah Petronas. Sebab dia nampak banyak luput yang mana crane bawa pada 5 ton ni ataupun crane yang bukannya deck pedestal crane macam Wopong yang Bopas. Kita tahu nak hold insurance kat mana. So dia suruh enforce. Then flat agree to enforce, ikut deadline pun 5 ton. Jadi untuk bawah tu dia tu nak tak nak pemain tinggi. Tak ada choice. Macam agree dah pun di kota kan. 5 tahun 5 ton yang dulu. Memang dah ada dalam ni. RO instruction 2021. Dengan selamat je lah. Kalau ada masa Ikut requirement. aku ada dalam punya letak. Dia kurang berarti kau pandai-pandai lah letak. Dot test every 5 Apa? years. Dot test. Tapi annual tanah examination saya tak tahu. By certified personal. Tak, sebab ada satu Bukan, you jangan interpret directly the wording. Annual tanah meaning say dia check satu-satu equipment dia, loose gear, heavy switch, the swing. Betul. 7 kilo lah. Ha? 7 kilo lah. SUV kan. Okay. 5 ton. 5 Betul, saya ada experience. Dia crane ni dia buat entire lah annually. Tapi dia jadikan dia every year punya load test sebab dia punya core tu kita tak tahu tau. Core dalam wire tu sebab dia bila dia buat subsea operation patut tu yang dia ni sebab dia tak ada Faham. Kita faham. Tapi kau tahu macam mana dia enforce satu-satu regulation keluar. I tell you something. Dia bincang awal. Contoh dia nak enforce satu rule. I pun dah bincang nak sitting 5 tahun dia masa study. 5 tahun tu dia biar jalan dulu, dia kaji. Lepas 5 tahun, lepas dicadang 5 tahun sebelum tu baru dia buat. baru enforce lah. Dia tak simply enforce satu rule ikut dia suka. Mesti ada study. Dia macam ni lah, case cap survey. Pernah dengar? Kalau you bayar tanker atau LNG besar, cap survey kan? Cap survey, dalam cap survey tu ada apa sebenarnya? Ada fatigue analysis. 15 tahun. Betul. Kajian dia. Kapal yang baru menerbit, kelas dah buat fatigue analysis lah. Dia boleh tahu lah berapa tahun dah kapal boleh tahan. 15 tahun. Normally dia akan kira based on 20 ke 25 tahun. Mana plate tu boleh tahan 25 tahun, 20 tahun. Dia dah ada kajian dah, mereka dia dah ada kajian. 15. Pasal you punya concern, 20 tu kau I akan put as kena a case konsak to case dengan lah. Kan? Mungkin you terjumpa, you unlucky terjumpa this kind of thing. Tapi kena tengok balik lah rekod-rekod sebelum tu. Adakah maintenance betul dia buat? Patut dia buka komponen tu, dia buka ke tak? Mungkin sebab tu. Tak semestinya load test. Load test ni satu cost, satu lagi makan masa. Kan? Pergi bag apa semua. Bag besar dulu. Water bag.
Aku cerita based on dulu lah. Aku cerita based on pengalaman korang, aku tak tahulah Tapi aku cerita apa yang stated dalam room dan apa kita praktis dekat sini. Okey, nak tahu kan? Ni rentetan dia lebih kepada ISM lah. Kita buat ni bisa minimum kena ada kat kapal At least kita rasa ini bersesuaian dengan kapal-kapal yang ada kat port. At least dia ada satu polisi. Dia kena ada 2 polisi lah on board. Satu company polisi, dia punya polisi, satu lagi client punya polisi. So mana nak ikut sebenarnya? Klien. Which why high standard? Yeah. Video bridging. Macam mana kita buat bridging, kita tengok mana yang paling high. Dalam bridging tu biasanya kalau orang offshore, kata Wahid dah buat bridging. Bridging document. Bridging procedure. Bridging procedure dia tengok mana overlapping rule, itu mana lebih high. Sama tak polisi, tapi dua polisi kena ada. Lain polisi kena ada, dito rule, ada dito, tak ada sekarang. Ada. Tak panggil dito dah. Betul. SSC juga. Masih ya? Detek. Masih. Lama dah tak ada. Okey. Kena tukar Itu SSC step dulu. forward Kat SSC. Itu DNA polisi. Sebelum ni Kita ni bukan polisi, testing. Ada kan? Okey. Dia kena clear lah. Bila cerita sebab DNA polisi dia kena clear. Yang mana kalau dia set up random, mesti kau kena ada frekuensi, mesti kau kena ada kuantiti. Faham maksud dia? Kau tak boleh kata random to be done when required. No, such thing. Sorry. Random must be done within 1 year. Random must be done in 6 months. Let's say. Dia bukan kata kita beritahu bila kita nak buat, tapi dalam 6 bulan kita datang akan check. Sebab ada banyak case, Yalah. keras tu. Klien. Bukan batu lembut, batu keras. Mati betul dia tengok. Betul. Islam ni memang batu untuk kapal Islam ni betul. Sebab dia kata aku kerja keras. Aku buat air handling. No such thing lah kamu. Okey. DNA ni dia kena ada polisi. Lepas tu pula dia kena setting testing dia lah. Testing ni bukan cerita. Orang cerita pasal pre-joining. Kita buat pre-joining. Tak pre-joining mesti kita buat DNA. Aku tak setuju. Kita pre-joining. Kau datang kau nak naik kapal. Kau clearkan tu punya exchange. Betul? Betul. Kau kira random. Pilih 2 orang, 3 orang. Jom. Dia test tengok. Terang tak batu kau. Batu pula. Mainan tu. Contoh. Random ni something that kita tak tahu. Datang spot check kalau ada masa. Ini maksud question. Maksudnya dia wajib ada dalam DNA dia. Dia boleh sekarang. Kita nak buat ini. Dalam prosedur. Mana ada 2 hari? Kita tak ada prosedur. Kuih dua banyak. SOP dia kena tak SOP. Pada Dia dia tak ada sendiri. tak apa. Dia tulis zero tolerance. Contoh. Tak masalah. Masalah itulah Tapi dia kena kadang-kadang tak ada. Tapi dalam prosedur dia kan. Yang ni Buat prosedur. lebih pak tu ni. Ada Lebih pak tu. management. SM kena. Tak ni saya tanya dia. Semua semua. Ini semua mana ada Learning, stiker. record Power nak atas pak tu semua buat. Tapi yang ada cerita. Yang itu semua tu ataupun atas tadi tu. Ini semua boleh. Yang ada Ya, dia ada prosedur. Kita take kat prosedur dulu. Sebab kena ada Dia kena soal prosedur semua dulu. dia tak Kita berbuat take kan. on implementation. Kalau kita buat audit, kita tak nak jaga conclusion kan. Kita tak Kalau buat macam mula Aku tulis tu dapat ada nak. Oh, dosa sini. Itu je saja dia tanya. Kalau tak ada prosedur, Dia kita tak memang balik masuk. ke Kalau company, Saya tanya. dan kita letak company dia strengthen dia punya prosedur. Baru kita buat implementation. Kan? Okay. Ini. Ha? Ni kita dah cerita tadi lah. Kan? Simple lah. Orang kapal mesti tahu je ni. Okay. Very certificate. Untuk kapal-kapal Malaysia tak ada isu sangat. Sebab kau pun tahu macam certification dia. Tapi untuk kapal luar, Lagi betul kan. bukan kapal luar, SM kru luar. lebih pak tu. Dia kena ada COR dengan semen lagi lah. Faham kan? Kalau kapal Singapore flag, dia kena follow COE. Malaysia COR dengan semen lagi yang panggil lah. Itu kapal kita. Orang militer, benda lah. So, untuk officer saja kena tu lah. Yang lainnya kena ada semen ID. Okey, rest hour. Rest hour selalu Izwan kata dulu. Jangan sebut nama. Dia bukan kalau tak kasi. Dia isi escomability. Asal dia. Oh. Dia tak check actual, dia tak check actual. 6 jam. Actual. Dia update last hujung bulan. Copy Dia tak track tu. copy paste. Sedangkan dia ada drill. Ada orang off duty kan. Dia mesti kena involve semua orang. Kau kena panggil dia. Bila dia masuk sebagai sejam 20 jam, dia involve. Automatik dia kerja.
Saya standard lah. Ada few thing macam ni kita capture untuk rest hour kan. Satu bunker, satu safety meeting. Kalau dia safety meeting, satu lagi tree. Meeting kan. Tu boleh saya buat dulu. Ha? Nampak kalau tak ada Oh, meeting, okay. put attend. Dia apa dia? It's up to you. Inspector. Tapi kita tak ada. Semua jadi inspector Dia senang. buat sebagai community saja. Sebab rest hour is a part of recall untuk orang investigate dalam kes. Tiba AB jatuh laut ataupun AB insiden. Dia bagi alasan aku sendiri. Aku tak tempat rehat pun. Patutnya aku kerja 6 jam. Kami suruh kerja 8 jam, 10 jam. Tak tidur. Tapi bila tengok rest hour, tak rela dengan apa dia cakap. Kena gas. Rest hour ni ada pula nampak lagi as a what? As a money. Dia buat rest hour lebih untuk dia claim. Berarti Kita pula as inspector, kita tak tengok on that way. Itu commercial. Kita tengok kalau ada insiden, inilah satu record kita akan check. One of the record kita akan check to make sure that fatigue of the crew be take care by the by office based on MNC compliance. 72 jam. Rest hour dalam one week. Bukan kata kalau dia tulis tak boleh. Boleh kalau certain reason kita emosi sikit. Tapi dia kena ganti. Master dia kena ganti. cuba kalau Tak tengok cukup dia. rehat, air handling punya operation very fatigue, yes, I agree. Diving very fatigue, yes, I agree. Tapi kita kena ganti Yelah, ya. kita pun tak ada pun kan. Kena pandai-pandai lah nak plan. Master tu main peranan untuk plan. Kita tanya. Kalau tak boleh juga plan, apa? Eh, Aku nak cakap lagi apa ni. jadi. Habis jadi. Lebih genuine tulis tangan. Tak perlu komputer, garut. Sebab kita tahu dah kalau komputer mesti tipu. Dia lari. Dia tukar nama, dia tukar date. Kan? Dia tukar man bila kan. Tahun Tulis tangan tu lebih genuine. Bagi form individual, suruh dia tanda sendiri. Kau Eh. ni banyak time tak naik dah lah company tu. Planning of navigation equipment. Susah kat benda ni. Mana kru baru, deck officer baru kena naik, kita kena familiar dengan navigation equipment lah. Jangan accept kalau dia tunjuk shipboard familiarization. Ini bukan cerita shipboard familiarization. Ini specific for the navigation equipment. Mana dia kena ada form, dia kena list down apa navigation equipment apa, dan dia kena go through semua training. Siapa trainer, siapa training. Ada dua cara. Satu pakai CBT, satu pakai Methodist. Oh. CBT pakai komputer lah, yang assessment tu lah. Tapi aku tak rasa ni ada. Oh, dekat YouTube lah. Yang tadi kan. Nasib paling. Mentor base lah, mentor base. Siapa yang Mentor base senang je. siapa lagi Siapa lama? yang senior? Hmm. Siapa yang senior? Siapa atas kapal lagi lama? Ataupun dia dah turun dah, dia dah 3 bulan. Suruh dia training dulu. Yang new joining punya dia officer. Semua dia officer lah. Bukan besar satu dia officer. Semua. Kalau master lah. Dia kena ada record. Dia kena simpan record. Tapi kalau dia back to back, is your consideration. Contoh, memang dia nak kena naik. Lepas itu kan dia naik lagi. Back to back. Naik lagi. Is your consideration. Kalau kau rasa dia dah kontrol, then go. Dah Okay. macam tu lah. Orang sama ni. DPA tu step forward lah. Kan? Check lah dia takut. Kau dah tahu dia tukar company, tapi dia lagi DPA. Lu pun tahu kan, DPA untuk orang company kan. Kena posted lah, display on board. Kena clear lah, mana contact person mesti update. Lepas tu memang inform memang dia ada. Eh? Jap, cik. Cik Zul, yang tadi tu untuk Crew management. 3 tu, kalau ikut by certificate, kapal yang lebih daripada 400 JRT kena ada management certificate kan. Betul. Tapi untuk part crew management ni, takbut yang less tu pun kena comply. Kita tak panggil management ni, dia lebih pada SOP. Setiap takbut pun dia ada kenal prosedur dia. Dia tak basically use buat operation tanpa ada prosedur. Dia tak macam mana nak agak company tu. Kan? Dia kena ada prosedur. Sebab tu ISPS, kalau ISPS kapal less than 500 container, walaupun dia tak kena ISC certificate, tapi dia kena ada prosedur ISPS. Lepas tu call law, digital law, everything tu dah naik. Itu one of the prosedur. So dia tetap kena ada. Kalau dia tak ada, kau bagi masa untuk dia provide. So maksudnya tak kisah mana-mana boat kena ada lah as per SOP je lah, as per SOP. Kecuali mooring boat. Aku tak tahu macam mana mooring boat. Mooring boat tu pandang-pandang kau lah Kau rasa bersesuaian dengan operation dia lah. Kena Mooring Printer boat pun tak ada. Printer pun tak ada. Lagi macam mana nak ada. Lepas tu aku naik kapal Ashaim tu dulu, aku bagi 400. banyak ah. Aku pening. Apa aku nak change? Sebab dia pakai small craft yang mana 140 patis. Semua dia tak ada. Aku bagi je lah, kau nak jawab. Itu lah gua.
100. Dekat 10 pun dah sebanyak. 50 lah. Dia aku kat dekat 40, dekat 100. Kalah yang dia kan. Weh. Dia tak tahu. Anti kan. Dia tak Ada orang pecah rekod ke? Weh. Semua tak keluar tadi. Jadi yang nombor 1 Seru balik, seru. Lepas pergi training kot dapat balik 50. Ah, Talimo. tak nak cuba lah. Datang ni. Oh, tu. Kalau dia tak ada Silap SMT, kau tak nak cuba dia. Sama juga yang macam verify das SMS comply dengan access code, dia tak nak cuba dia. Applicable lah. Ini cerita yang betul-betul comply dengan SMT lah. Ini terpakai untuk kapal-kapal besar macam contoh yang pakai kos yang datang dekat CPD tu kan. Itu ada. Kena. Itu pun sebenarnya subjektif sebab Tak suka. dia non-propel. Non-propel tak required to have ISM. Sebab ISM tu dalam SOLAS. Ini pakai untuk action handling yang ada self-propel dan ISM tu sangat. Okay. Single ladies lah. Does the crew familiar with the SMS on board tu? Consider the crew familiar dengan prosedur lah. Prosedur yang dia ada. Tebal dia. Okay. Kalau dia ada macam tulis reference. Any reason for the available purpose of the test? Tak pun. Ini lebih kepada dia kena datang buat secretary didik kena tau. Sebab itu ni. Memang kita ambil dulu. Macam mana? Kita kata dia ni, dia kita ambil small craft punya yang COVID small craft. Setahun Boleh pandai-pandai lah, kadang tak yes pun boleh, tak no pun boleh, tak betul pun boleh. Tapi pandai-pandai lah untuk jawab nanti. Sebab dia lebih kepada pasukan Semua ni NA lah. ISM. Ini dia tak ada. Okey, aku nak tekan kat sini je. Aku nak tekan kat sini. Dia mau comply. Tak apa. Nombor 7 aku nak tekan sikit. Bawa apa tu juga? Setting. Dalam satu operation mesti kena ada JSA. Ini SMS. Dia ada Ni kena ada dia atas atas sini. dia Dapat tu juga. Ha. Tadi No matter vessel less than 500 Kalau software, setiap aktiviti yang high risk you kena undergo some of the system to make sure that the risk is as low as practicable. One of that is PTW, JSA and to board meeting. Betul? Betul. So kalau dia tak ada, so dia buat. It's time. Tahun ni sakit sikit lah. Dia kata sakit tu operator. Dan kau be consider lah, jangan bagi Iwan pula benda gini. Bagi dia masa lah, sebulan 2 bulan untuk dia develop. Macam PA ni, dia ada kapal main supply, dia ada kapal main offshore. Tak ada masalah bagi dia untuk ni. Dia just copy je masuk. Dan ni kena ada HSC meeting, to board meeting, risk assessment, aktiviti yang high risk including bunker. Bunker kena ada JSA tuan-tuan sekalian. Kalau dia tak ada PTW pun dia kena ada JSA yang to board. And then to board dia mesti meeting sebelum bunker operation. Bukan dia kau to board pagi kau bunker tak. Tak mau. Risk dah berbeza. Mungkin kau nak masa pagi tu is very shiny day. Petang masa kau bunker tu rainy. Ataupun itu bit dark. So hazard dah berbeza. Make sure JSA to board tu mesti kan prior betul-betul bunker. Spend 10 minit or 15 minit to explain siapa yang involved dalam bunker. After that then do the bunker lah. If not safe, don't do bunker. And then sama juga macam operation day to day you. Kalau static tow mesti ada kan prosedur. Ada kan kepada prosedur static tow kan. You buat static tow tu kan. Kan? And also operation towing tu lah, kena ada prosedur lah. And also normally you ada JSA lah, ada kan? Betul tak untuk towing lah, towing operation yang assist kapal masuk tu. Dia ada kan? Dia buat setiap kali ke ataupun dia buat sekali je lah. Masa tu buat untuk pagi, untuk that operation one day. Itu tak perlu sebab tu rutin. Macam bangka. Dia masa. Bangka hari juga. P1 kan? P2. P1 media. P2. Dia tak rutin lah tu. It's not routine. Bangka kena buat JSA. Ada kualiti hari-hari, ada student sana buat sekali. Kalau bangka seminggu sekali buat spend lah 2 minit. Kita kan recall 31st. Okay, go through dulu ni mana yang perlu dijaga.
Yelah, go through sekali. Tuan-tuan go through sekali mana-mana tu dibincangkan, kita bincang. Aku tak mau. So ni pun sama juga SOP as per SOP lah. Bukan 400. Yang kira sini memang forever dia akan letak order merah semua ni. Bukan. Ini perubahan. Perubahan. Aku kalau aku submit report itu, aku tak letak warna merah ni, marah orang. Aku tukar colour lah. Oh. Dia shining sikit bila baca. Ya, betul. Dia nak tunjukkan amendment. Semua amend tu. Ada apa-apa lah? Faham tak ni? Macam SSP plan tu tak payahlah kapal tak ada ISPS kan? PTW tu macam mana? Kita dah punya cerita tadi lah. Ha. Macam kau nak panjat working aloft, nak panjat atas working tahan lebih pada 2.5 meter. Mesti kau kena pakai harness apa semua, mesti kena buka PTW, betul? Takkan kau lau orang panjat tinggi tanpa ada PTW? Tak bot tu kena ada rekod dia buat Rekod PTW semua PTW, kan. dia ada form. Kau nak buat maintenance dekat aloft, ship side, tukar fender apa semua, contoh lah. Yang kau pakai safety harness, mesti kau ada PTW dulu sebelum ni. Kau nak masuk eco space, mesti kena ada buka PTW, tu maksud PTW system. Cumanya kalau yang PTW tu kalau macam dekat Semandang dia akan request daripada office tu. Apalah, tak ada masalah. Dan dia ada sistem. Kerja apa Apa lagi tu tak pun PTW. disubmit. Tapi kalau dia dah ada dalam company tu sendiri ada Mana sejak PTW, highway orang safety boleh kita guna dah cover lah. Kita nak guna Petronas. Dia jadi dia akan bagi kita as a yang Kalau dia dah ada, okey. 3. Okey. Ada apa-apa? Tak apa-apa aku nak tu. Aku nak. Okey, mungkin dia akan keliru kat sini. Portable gas detector. Portable gas detector hanya terpakai untuk kapal 500 ke atas. Kecuali kapal tu ada voluntary ISM. Sebab dalam ISM tu ada orang panggil aerospace grid is part of mandatory grid to ISM. Jadi one of the criteria ataupun equipment pakai untuk aerospace grid is portable gas detector. So dia kena ada untuk kapal yang ada voluntary ISM. Tapi kalau untuk tampuk yang tak ada ISM, dia ada pakai panas 1 kilo. 40 ada. This requirement untuk 400 and above. Dia tulis dalam solat dalam mampun is solat tu. Gas instrument. 500 bertanya kena ada at least 1. Okey. Dia macam ready equipment kan tak ada nak applicable lah. Itu bukan mana requirement ada. Kecuali gas kaki untuk kapal towing. kena ada. Either gas kaki or appropriate equipment untuk tolong dia cut the wire to case emergency. Touch. Tapi aku kalau akhirnya aku cek bawa kat tak kata apa. Senang. Sebab jadi dah itu, dana horizon. Lepas tenaga. Dia cut wire. Nanti kita tak detail sekali masuk dalam. Dia sempat cut wire. So ni Ada enam. tak boleh cantik ke cantik. Sebab tak boleh cantik ke cantik. Dia So, cantik. ada apa-apa tak? Information ni. Jangan yang cantik. Kita Kita. Ada apa-apa tak? Ada ya? Ada. Information dia. Saya nampak kes kalau sebab yang saya ni memang kita pakai kita random ni itu semua kapal yang datang ke port berapa buat setengah kapal macam kemudian untuk beli pokok yang kapal yang pokok kecil yang buat Betul. Project buat. Itu macam remote kan? Kadang ada yang lebih low spec lagi. Just macam bot ni. kapal yang bas kabel bas dan banyak juga benda yang pengen Dan produk tu Aku rasa dia tak nampak kita set up discussion kepada Kat atas tu kan. Apa yang perlu. CI yang buatkan 13 kena kali. review semua. Jadi yang mana yang tak ada, contoh lah kau nak cerita pasal tahun tu kontrak 2 minggu, contoh kan 2 minggu kontrak buat maintenance untuk vendor, contoh kan. So dia tak ada kita dah semua under your consideration sebab dia masuk hanya 2 minggu. Tapi kalau kapal tak, kita memang catat 5 tahun, kita nak ada sistem sebab dia day. So bersesuaian lah. Aku nak cerita terang kata bersesuaian. Inspection ni Kan better ada feeling dulu. kat feeling. Kalau you rasa dia safe, walaupun dia tak ada meter, tapi nampak ni pakai PPE, tak kali keluar pakai glove, pakai ni. So at least kita sedar hati lah, walaupun dia tak ada prosedur, tapi dia ada awareness. Tak ada. Okay,
Banyak. Navigation equipment untuk pilot saya nak lama-lama kan korang menyempat ni makanan korang kan semua yes. dulu kan sekarang pun korang still lagi dealing with the same Asal ada equipment je. on board kan perlu dibincang panjang ke? Tak. Skip. Ha? Cepatkan. Mana yang penting? Ya. Aku nak cuba nak aku sarankan ini lah bila aku inspection yang ni paling makan masa paling lama sekali Yang mana? Quantity part Samyang Samyang. Untuk first entrance key in the info Betul first maintain. entrance kapal tu tak pernah masuk key in the info untuk kita punya record untuk quarterly inspection berubah quantity aku brand aku dulu aku tanya sebab ni aku pakai cek dia lama aku tanya si Asraf kau nak apa sebenarnya ni? Tak ke maker. Sebab kad lain Fix Maker for lah. portable, betul? Ha. Brand, dia punya brand Maker. Dia kata brand Patutnya slash kot, boleh slash. Aku tu baca aku tak faham Aku suruh dia remove, dia tak nak Oh. Dia tak setuju Kalau better pun sebab dia tak ada. That's the thing. Sebab betul-betul dah ada dalam safety equipment. Dia cakap kat aku gini Dia kata kita nak tahu brand sebab senang untuk kita ikut kapal tu kerja dia tak spare part lagi tu kita belum beli dia masih ada spare part engine in the market kan so kalau ada spare part kita nak tak hilang maksud dia kalau spare part kita happy to use lah sebab kalau dia rosak kita boleh replace on the spot kalau benda tu dah tak ada maker tu dah tutup so dia consider one of the criteria untuk selected the vessel faham? Tapi aku tak setuju sampai sekarang sebab aku cakap contoh kalau eco sounder Samyang contoh kalau nak tukarlah brand lain pun tak ada apa tapi fit for Asal purpose ada. lah Tak perlu lah type tu. Kan? Tak payah pun. Adjust sekejap. Aku biasa buat adjust. Sekarang juga boleh adjust. aku lebih suka letak radar S-band or S-band BA ataupun Marcha bukan brand Sebab nanti bila sebab kita ni cerdas kan untuk semua port kan. Bila SUV tu pakai lain, McD pakai lain, orang pakai lain. sebab tu aku kalau buat inspection kalau aku rasa tak ada info aku tak dash maksud dia contoh tak dash simple sebab consume of time Buat analisis tu. Kalau macam kita di sana MT, diorang Tahun lepas tak ada pun. Oh, itu apa pasal? Aku ni tahu dia kata lah. Kena buat analisis. Beratus lah. Malaysia ni apa? MCI analisis. As long ada check Kita boleh start hire EA teknik sampai ke Mana kau boleh confirm betul Equipment tu betul P1, Ready P2, dengan P3, tak ada any warning modification. letter. Mesin lagi Maksud dia sebelum ni Kau dengan siapa? tiba-tiba expect Tapi Kau dua dalam orang? dia punya spec expect Dapat wire lah. Tak tali lah Baru tadi ni asap. Baru buat pasal baru tu. Ni dengan ni. Sebelah. Aku cukup ini je sebenarnya kalau ikut aku buat quantity terima kau cerita lah kita apa terima Ni lah. dan dengan kata tu not working ke ataupun vessel kita refer to eco sounder Dia settle apa. one is for the daily kau cerita lah itu part of the Nak retain lah benda tu. Tahun tu tak ada. Tahun 2024 tu tak ada. kita generalkan lah maksud dia kalau macam Kau boleh start buat, nanti nak kena maintain susah. Siap buat berapa pun. vessel Analisis. itu radar one is S one is X and in the scientific condition Ini. cukup lah untuk kita tak banyak kita tak biasa tulis